Harapan untuk melihat Kelab Penyokong PAS KPP sebaris Dewan Ulama, Pemuda dan Muslimat semakin hampir dengan realiti apabila parti itu mula mengambil pendekatan serius menyerap kelab itu sebagai sayap mereka. Mursyidul Ampas, Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat berkata, kesediaan PAS untuk berbuat demikian sudah lama namun sering diganggu parti lawan sebelum ini. Saya kata terlewat ini ada. Sepatut lama dah benda ni. Lama dah. Tapi UMNO selalu ganggu. Akhir sekali ini sebab kesedaran rakyat bahawa UMNO itu salah, maka mereka gulingkan. UMNO tak boleh buat apa. Bercakap pada sidang media selepas merasmikan Konvensyen Kelab Penyokong PAS Nasional 2009 di Dewan Majlis Daerah Kelang Sabtu lalu itu juga, beliau melahirkan harapan untuk melihat ahli kelab ini memeluk Islam dan menjadi pemimpin kepada masyarakat. Dan saya harap satu hari nanti Dewan-Dewan Pemuda PAS ke Dewan Ulama PAS sendiri akan dianggotai oleh orang Cina Muslim yang muttaqi ya wara. Bagi mencapai hasrat itu juga, Lajnah Perpaduan Nasional yang bertanggungjawab kepada KPP telah mengesahkan 3 pendekatan awal. Antaranya menubuhkan Majlis Penasihat Khusus untuk KPP mencadangkan timbalan Pesuruhjaya PAS bagi setiap negeri bertanggungjawab langsung kepada KPP negeri dan pembentukan jawatan kuasa teknikal di peringkat PAS pusat bagi meneliti hasrat penyerapan tersebut. Yang barunya ialah kita telah menubuhkan jawatan kuasa penasihat. Jawatan kuasa penasihat di mana orang-orang awal yang telah menggerakkan lujnah ini, kelab ini, seperti saudara Hu Pancau di sini di sebelah kanan saya ni, kita telah lantik dia sebagai anggota jawatan kuasa penasihat. Saya sendiri sebagai pengerusi dia, saudara Bala Vincent sebahagian daripada ahli jawatankuasa, dan kita telah melantik juga beberapa ahli jawatankuasa PAS pusat untuk menjadi jawatankuasa ini sebagai menasihati kepada perkembangan dan aktiviti kelab. Dan juga satu pendekatan baru yang kita buat, oleh kerana kita melihat ahli kelab ini bertambah di seluruh negara, maka kita telah mencadangkan dalam mesyuarat pusat beberapa cadangan. Antara lainnya ialah kalau boleh timbalan Pesuruhjaya di negeri masing-masing akan mengendalikan aktiviti kelab ini, lujnah ini. Jadi lujnah perpaduan masih ada, tetapi timbalan Pesuruhjaya mengambil alih dia punya supervision bagi menggambarkan bahawa oleh kerana kelab ini perkembangannya begitu menggalakkan, kita perlukan top ranking punya leadership untuk tengok pergerakan ini. Dan sebagaimana yang saya sebut dalam ucapan haluan tadi, perkembangan terkini iaitu tertubuhnya jawatan kuasa teknikal di peringkat PAS pusat untuk melihat aspek-aspek yang memungkinkan Kelab Penyokong PAS ini muncul sebagai dewan ataupun sayap kepada parti dan diiktiraf oleh perlembagaan parti. Bagaimanapun, penelitian dari pelbagai aspek perlu dibuat dengan teliti, termasuk memberi penerangan kepada ahli PAS di akar umbi. Keputusan berhubung hal ini bagaimanapun hanya akan diketahui sebelum pilihan raya umum akan datang. Terdahulu, majlis perasmian program tersebut yang bertema Berdiri Teguh Menempuh Cabaran berlangsung meriah dengan dihadiri hampir 1,000 ahli kelab dari pelbagai negeri. Tuan Guru sewaktu tiba di majlis tersebut disambut penuh adat, diberi penghormatan menyalakan pelita di kalung bunga malai sambil diiringi paluan kompang dan muzik tradisional masyarakat India. Dalam ucapan perasmiannya, Tuan Guru turut menceritakan perihal cabaran dilalui PAS selama terlibat dalam politik negara sejak awal penubuhannya. Turut disentuh perbezaan besar antara perjuangan PAS dan UMNO yang selama ini sering disalaherti masyarakat bukan Islam. Untuk gambaran lebih jelas, kita ikuti antara petikan menarik ucapan beliau. Dalam tahun 1951, PAS telah ditubuhkan di Pulau Pinang. Mula daripada hari itu sampai kepada tengah hari ini, PAS mengalami bermacam-macam kesulitan, rebah bangun. Yang melawan PAS ni bukan Cina, yang melawan PAS ni bukan India dan bukan Siam. Yang melawan PAS ni orang Melayu, UMNO namanya. Dan bila saya sebut dan bila orang lain sebut, orang PAS sebut Islam, maka perkataan ini bukan perkataan baru. Cuma UMNO
mempelekehkan agama dia sendiri, UMNO menghinakan agama dia sendiri, maka dia buang Islam daripada asas hidup orang rakyat Malaysia khususnya orang Melayu. Dia ambil, buang Islam, dia ambil bangsa nasionalisme. Dan hari ini alhamdulillah hijau semua, all green. Dan green for all, insyaAllah. Kenapa orang Melayu PAS tolak rasuah? Dan kenapa Melayu UMNO terima rasuah? Kenapa? Ini puncanya beza di antara orang beragama dengan orang yang tolak agama. Agama merupakan brake, merupakan gear untuk menyelamatkan kepuasan nafsu. ISA tidak boleh buat apa pada manusia. ISA, jail, hutan, tak boleh beki perangai manusia. Kerana manusia ni walaupun mulut cakap melalui mulut, ambil melalui tangan, dalam melalui kaki, tapi yang controllernya ialah kalbu kita. Jadi bila UMNO buang takwa dalam kalbu manusia, benda apa lagi yang jadi controller? Tak ada. Ketika itulah Melayu baik, manusia baik, bebas buat apa saja, rogol, ragut, rasuah, semua bebas kerana takwa tidak ada. Bila orang Melayu bersaudara dengan orang Cina, bila orang Melayu bersaudara dengan orang India, bila orang Melayu bersaudara dengan Siam, timbul persaudaraan, brotherhood, ukhuwah, adik-beradik. Tapi selagi kita duduk Melayu dalam UMNO, India dalam MIC, Cina dalam ACA, Siam dalam itu ini, maka selalu timbul pertengkaran, perbalahan. Ini bukan cara hidup. Kalau tuan-tuan boleh sebut pada saya Islam tak betul, ada dengan hujah poin cukup, saya pun tak mau Islam. Saya ulang sekali lagi, kalau tuan-tuan sebut pada saya Islam tak betul, dari segi akidah tak betul, dari segi ibadat pun tak betul, dari segi urusan dunia pun tak betul, sebut pada saya di mana tak betul dengan hujah lengkap, saya pun tak mau Islam. Tapi kalau tuan tak boleh sebut hujah bahawa Islam tak betul, saya nak tinggal Islam tak boleh, tuan-tuan tak terima Islam tak betul. Sekali lagi saya berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah yang membuat manusia tanpa mengira bahasa bangsa, Allah selalu inayah kepada kita, taufik kepada kita, mudah-mudahan hidup satu dan kita buat Malaysia baru yang rakyatnya bersatu padu, tak ada kelas-kelas, tak ada etnik-etnik, adalah orang yang paling baik ialah orang yang paling banyak berbudi kepada Allah, dan orang yang paling jahat ialah orang yang tolak peraturan Allah.